tak perkataan yang saya bagi? Okey, sebelum tu saya nak beritahu. Okey, berkenaan dengan yang form ni. Share screen. Okey, saya kenapa dia banyak step? Okey, yang kita buat ni okey, nampak kan? Okey, so yang ni input ni, lepas tu kita masukkan ID, kita submit. Okey, lepas tu ada lagi satu dan kita kena input lagi satu file untuk dia update kan. Okey, sebab apa? Kerana dalam satu masa yang sama kita tak boleh letak dua SQL dalam satu file. Okay, sebab kita tahu bahawa untuk city ni kan dia dalam bentuk apa? Drop down menu. Macam ni kan, dia dalam drop down menu. Dan yang ni saya retrieve daripada table, okay, daripada database. Jadi kita nak combine bila kita buat add tu, sebab tu dia jadi banyak file, okay. Tetapi dia boleh menjadi reduce a file bila kita tak jadikan dia ni, kita tak panggil SQL dalam SQL, okay. So macam yang saya buat ni, saya bagi contoh, okay. So kalau kita tahu dia punya kod KTG ataupun Kelantan is a KL, dan bila saya tekan update, dia terus update. Okay, so dia tak perlu pergi kepada form seterusnya sebab ni saya ada buat form. Okay, so kita boleh skip lah yang satu lagi form. Tapi kalau you nak pakai 2-3 form, 2-3 SQL dan satu tu kena buat separate file. Tapi kalau tak, so boleh buat macam ni je. Untuk yang contoh yang saya suruh buat, saya suruh minta you all buat ni kan. Yang add training form, yang ni add training form ni sebab semua duduk dalam satu page ni, jadi dia tak perlu panggil database lain. Jadi kita boleh buat boleh buat 2 file je, so kita skip satu file. Perasan lah. Okay, so hari ni nak tunjuk yang kedua. Okay, so pergi kepada semua orang buka index yang kita buat itu. So nak tunjuk contoh yang kedua. Okay, yang ketiga ni saya tak nak tunjuk contoh, yang ni saya nak let you cari sendiri coding tersebut. Ada je coding tu, saya share. Okay, ni yang kita yang ada update action kat tepi ni lah. Okay, so saya bagi yang ni, you all boleh study sendiri. Yang nombor kedua, yang ketiga tu. Sebagai link, yang ni boleh study sendiri. Yang untuk buat list tu. Okay, so yang kedua, okay, update training using TSP form dan display in one page. Kemudian dia akan input terus kepada database, proses database. Okay, so semua orang ready, so kita boleh test data ni. Okay, so nama kat sini update training form TSP. Saya nak tengok, saya dah bagi belum? Update training form TSP. Training. Ini pula begini.
Saya rasa saya belum bagi lagi kan. Sekejap. Update training form GSP. Okay, so saya belum bagi lagi, saya bagi je. Okay, dokumen update training form GSP. Okay ni. Okay, saya ambil ni. Masukkan tempat training form tadi yang folder training form tu dekat web tu. Training form GSP, kemudian training update process GSP. Okay, yang satu tu je sebab ni pun dia dah guna training, update training post process GSP yang kita dah ada. Okay, sikit je berubah dengan update training form. So kita dah ada training form update training process GSP. Kita panggil je file ni, file yang sama, kemudian terus update lah. Okay, so yang ni pun update training process DB. Cuma yang bezanya adalah okay, dah ambil. Okay, dah masukkan update training form ni dalam folder training system dan web. Okay, dah masuk kan? Dah ke? Dah proceed? Dah ke? Okay, dah. Good. Okay, so semua run. Okay, semua orang run. Run kat sini. Okay, so update training using GSP and display in one page. Okay, so kita masukkan training ID yang ada, contohnya 25. Okay, kita submit. Okay, nanti dia terus keluar dekat sini. Okay, pada page yang sama. Okay, itu maksud saya dia menggunakan one page. Kalau tak sebelum ni dia akan pergi next page kan. Okay, so dia ni dia terus pergi pada one page. Okay, dan kita boleh masuk lagi ID lain. Okay, contohnya ID yang tak ada 31. So bila kita submit, nanti dia beritahu dia does not exist. Dan kita boleh lagi. Okay, so kita ni lagi cepat lah proses dia, kita tak perlu pergi satu form, So form ni terus duduk pada tempat yang sama. Okay. So okay? Okay. Okay. So kalau okay, then kita nak tengok coding dia. Okay, so kita jom kita buka coding. Apa beza dia dengan yang kita buat update training form HTML. Okay, kenapa ada yang sebelum ni kita buat edit form, update training form HTML? Sebab dia tidak ada bahasa Java di dalam page HTML tersebut. Okay, sekarang ni bila kita guna ada if statement, ada pilihan dan dia turun retrieve data daripada database, maka kita kena guna JSP, guna Java, dan kita kena buat file tersebut adalah sebagai file JSP. Mana Pak? Update training form JSP, sorry. JSP.
So update form JSP dekat sini. Okay, so kalau kita kat sini, kita ada form. Okay, form untuk okay, so ni form. Okay, form dia namanya update trainee form. Okay, so dalam form ni ada employee ID yang ni, yang kita buat teks ni. Ya, so yang ni, gambar ni, employee ID ni. Kemudian input type submit, submit. So kita ada button submit sini lah. Yang ni kita tulis input type submit equal name submit. Kemudian value is a submit. Okay, so yang ni. Kalau dia kosong, so dia cakap apa? Okay, so dia jadi ni lah. Okay. Akan jadi error. Sepatutnya kita letak. So boleh guna JavaScript untuk checking form ni supaya orang pengguna masukkan data. Okay. So ia boleh combine dengan JavaScript. Letakkan JavaScript dalam kod ni, letak JavaScript. Okay, supaya bila kita submit kosong ni, so dia akan bagi message lah. Tidak ada, so masukkan employee ID yang betul. Okay, now lepas pada tu, macam mana dia boleh keluarkan if not exist ni? Okay, so dalam pada form yang sama. Sebab lepas tu ingat tak kita buat yang pasal kesihatan? Pasal kesihatan hari tu kita panggil dalam satu form saja. Okay, so masih ingat? Macam mana kod dia saya pakai? So kita ada, so kita pakai yang ni, request.submit. Okay, dia pakai yang ni. Okay, so submit not null. So jika ni adalah kosong, so it's not null, then kita akan buat ni lah. Okay, form, kita akan keluarkan form. Okay, yang form ni yang ni. Bila kita masuk data betul, dan barulah dia akan, yang ni adalah form. Sebenarnya dia adalah satu form yang mana yang sama macam tadi, kita kena retrieve data dan kita kenapa kita guna form? Sebab kita nak minta dia hantar data yang ini kepada next process, iaitu update training process yang kita buat sebelum ni. Okay, so dia akan hantar untuk pegang ini. Tapi kalau kita paparkan, kalau kita okay, so kita buat kat sini tapi kita tak boleh update. So kalau yang kita guna ni sebab apa input hidden ni, sebab form mesti ada input, dia tak boleh hantar by yang ni, data ni saja. So dia mesti ada, kalau bila kita guna form, so kita kena guna input, baru data boleh hantar. Dia tak boleh hantar data menggunakan outprint line, kecuali kita guna as reference. Okay, lepas tu barulah dia keluar button submit untuk update training. Okay, contohnya sini. Jadi di sini dia keluar button update ni. So yang ni data ni, yang 26 Ahmad Bacok Terengganu ni, dia adalah yang ni. Okay, yang ni. Ini dia keluarkan output. Kemudian update, ini adalah button dia submit, name, update training, so value, update. Sebab tu dia keluar update. So bila kita tekan update, then dia akan pergi kepada next stage. Okay, so dia akan pergi bila kita tekan update ni, tekan button ni, then dia akan invoke pada dalam ni, update training process. Okay, so dalam ni kita paparkan, so kita select macam sebelum ni jugalah, kita akan select data ni sebab kita nak minta dia keluarkan data ini, 26 Ahmad Bacok ni. Dan bila kita keluar, macam mana dia boleh keluar ni, so kita guna yang ni, lepas tu kita guna if. Sebab apa if? Sebab kita nak pastikan bahawa yang ini adalah true dan dia hanya ambil result itu sahaja. Okay. Dan kalau data tu adalah false, okay, so kita masuk data false yang tidak ada. Okay, so dia tak exist, yang mana dia ambil if tadi, dia ambil yang if yang ni, else yang ni. Okay, so yang ni dia ambil else yang ni. So kalau katakan ini adalah katakan 2, maksudnya kita kat sini,
So kita dapatkan daripada form kat atas ni adalah employee ID 2. So dia baca, kita hantar employee ID, request employee ID. Kemudian if request kita klik is not null, kemudian kita akan hantar select from trainee where employee ID. So 26 is 26 dan dia akan pilih kat sini. Jika dia adalah 2, jika select all from trainee where employee ID sama dengan 2. So 2 bila dia execute result ni, so 2 dicari dalam table trainee tadi tidak ada 2. So if row next adalah salah, dan dia akan pergi kepada else kat sini. So else, maka dia akan paparkan employee ID does not exist. Okay, yang ini adalah konsep untuk kita buat searching. Kalau kita nak cari name pun boleh. Kita masuk username, masuk nama orang, lepas tu dia akan cari execute. Kalau tak jumpa nama tersebut, so dia akan pergi. So dia kita boleh tahu employee name does not exist. Okay, itu je beza dia. Dan kita dah ada update training process ni. So dia panggil je update training process kita buat. Lepas tu yang output dan kita untuk masukkan data satu. So kita klik kat sini pun dia still lagi pergi pada update training process yang kita dah buat. Dan kita update kat sini dan benda ni form yang samalah dengan update process DB. Cuma yang bezanya dekat form dekat sini. Okay, form ni telah digabungkan menjadi satu. Kalau sebelum ni kita buat training form satu, kemudian kita buat satu lagi adalah training update training 2. Jadi yang ni kita buat satu je dalam satu page. Jadi tak perlu ada 2 page code. Jadi satu page code. Okay. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Okay, so setakat ni belajar programming ni okey ke macam mana? Okey ke okey? Ke boleh lah. Tak okey pun okey je lah. Follow belajar programming ni. Yang pertama, kena tahu SQL tu sendiri. Yang kedua, kena tahu coding dalam Java. So semua ni sebenarnya dia telah diberikan, you jangan ambil, nanti buat masuk je dalam form tadi yang you all buat. Mungkin faham sikit je. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada ke? Kalau tak ada, saya nak bagi masa setengah jam sampai pukul 3. Nanti pukul 3 kita masuk balik. Saya nak you all buat yang ni. Yang dah buat yang form tu kan? Form mana? So buat yang update add trainee form yang banyak-banyak ni. Okay, form ni. So you kena update yang data ni. Data berkenaan yang ni, data ni. Data dalam table ini. Okay, so your next task adalah buat satu je. Macam saya buat ni satu form. Okay, buat satu form ni. Untuk dalam sini satu saja. Okay, boleh? Setengah jam. Sebab kita dah tak perlu buat lagi update proses dan training proses ni sebab dah ada. Sebab you dah buat kan? You dah buat untuk you punya update training proses you orang. Okay, cuma tambah form ini saja. Okay, boleh? Setengah jam. Buat sekarang. Okay, kalau ada soalan nanti masalah nak tanya, saya tanya. Okay, so ada menjadi question. Okay, so okay, attendance. Mahu tanda dalam klik. Bagi yang belum tanda lagi. Okay, so saya still lagi ada kat sini. Di setengah jam kita akan masuk balik.
Kalau ada apa-apa soalan, boleh directly tanya lah sekarang. Kalau tengah buat tu ada nak tanya, boleh tanya. Jangan kata mesej tak dengar, kena on mic tanya.